Okay, Assalamualaikum. Okay, kita sambung bahagian kedua untuk bab 1. Okay, ini yang terakhir lah ya. Bahagian yang ini bahagian terakhir. Kita akan tengok ada beberapa lagi lah latihan yang perlu kamu kuasai untuk bab 1 ini. So, jadi cikgu terangkan yang pertama dahulu lah ya. Okay, yang pertama, tentukan sama ada setiap nilai X berikut ialah punca bagi persamaan kuadratik ataupun tidak. Jadi macam mana kita mau tahu untuk soalan ini ya? Kita akan tengoklah ya. Sama ada punca ini yang diberi adalah punca ataupun tidak. Okay, kita akan tengok dulu lah ya. Okay, pertama ini sebelah kiri, sebelah kanan. So ini kiri, yang kosong ini kanan ya. So kiri kita letaklah dulu 4x kuasa 2 tambah 8x tolak 5. Kanan kosong. Okay. Sekarang ni kita tengok dia bagi nilai X kita ialah yang pertama ni, negatif 1/2. Okay, gantikan ke dalam persamaan ini. Kita gantikan, tengok 1/2 kuasa 2 tambah 8 1/2 negatif Okay, negatif tolak 5. Okay, kita kira dahululah. Okay, ini kuasakan 2, dia akan dapat 1/4 positif ya. 4 1/4 tambah ini tetap sama jugalah. Jadi kalau kamu darabkan, okay, bila kamu darabkan, ini darab dapat negatif 4 darabkan dapat negatif 4 tolak 5. Okay, so jadi bila kamu tengok di sini, ini dapat 1. So jawapan dia 1 tolak 4 tolak 5. So jawapan kita di sini ialah negatif 8. Negatif 8 dengan kosong, adakah sama? Tidak sama kan? So bermaksud negatif 1/2 bukan punca. Tidak sama kan? Tidak sama dengan kosong. Bagi persamaan, bagi ungkap persamaan persamaan kuadratik. Okay. Okay. Kita tengok satu lagi punca. Negatif 5/2. Okay. Kita tengok. So dia tidak sama ini dia tidak sama. So kalau tidak sama maksudnya dia bukan punca lah ya. Okay. Buat benda yang sama, x kuasa 2 tambah 8x tolak 5. Sebelah kanan kosong. Okay. Okay, kita tengok. Letak, gantikan nilai dia yang kedua ialah ini, negatif 5/2. Gantikanlah negatif 5/2 kuasa 2 tambah 8 5 negatif per 2 tolak 5. Okay, kita akan selesaikan. Kuasakan 2 dapat negatif 25 positif lah. So 4 25/4 tambah tolak sebab dia ada negatif di dalam tu. Negatif berapa ni? 40. Negatif 40 bahagi 2. 40 bagi 2 dapat 20 lah. Ini kamu boleh kira pakai kalkulator ya. Tolak 5. So ini boleh potong-potong. So dapat 25 tolak 20 tolak 5, kamu akan dapat kosong. So inilah dia punya punca, sama kan? So negatif 5/2 ialah punca bagi persamaan kuadratik x kuasa 4x kuasa 2 tambah 8x tolak 5 sama dengan kosong. So itulah
jawapan dia. Kita mau kenal pasti yang soalan yang ini yang diberi sama ada yang diberi itu punca ataupun tidak. So cara dia kita kena masukkan ke dalam persamaan. Kalau dapat nilai dia sama di sebelah kiri dan kanan, kalau kiri kita dapat kosong, sini pun kosong. So, ini kan sama dengan kosong kan. Ini kanan ya, kanan. Sini kiri. Ya, harap boleh faham yang ini ya. Senang. So bila sudah sama, maksudnya dia punca. Ini negatif 8, sini kosong. So dia tidak sama. So ini ialah bukan punca. Bukan punca bagi persamaan kuadratik tersebut. Okey, soalan nombor 2 ya. Sama juga kiri kanan tadi kan. So kiri kanan. Kiri ialah yang persamaan ungkapan dia. X kuasa 2 tolak 3x tolak 18. Kanan 10. Kanan dia 10. Okey, punca yang pertama yang inilah kita tengok. So masukkan, gantikan 7 kuasa 2 tolak 3 7 tolak 18. Okey, ini 7 49 tolak 21 tolak 18. Okey, kena tekan kalkulator lah ni ya. Tekan kalkulator. 49 tolak dengan 21 tolak 18. So dapat jawapan dia 10. Ya. So 10. So sama. Bila sama, maksudnya 7 ialah punca. Punca bagi persamaan kuadratik. X kuasa 2 tolak 3x tolak 18 sama dengan 10 ya. Okey, so, seterusnya sama juga kiri kanan. Okey, kita ada persamaan dulu, tulis x kuasa 2 tolak 3x tolak 18 sama dengan 10. Kanan kita 10 ya. Ikut persamaan ini ya. Okey, masukkan nilai x sama dengan negatif 3. Tadi 7 kan, sekarang negatif 3. Betul ke tidak? So negatif 3 kuasa 2 tolak 3 negatif 3 tolak 18. Okey, salah sini ya. Ini tidak payah tulis. Okey. Kira sini kan dapat 9 tolak jadi tambah 9 tolak 18. So kita akan dapat kosong di sini. So dia tidak sama. Tidak sama, so maksud negatif 3 bukan punca bagi persamaan kuadratik. X kuasa 2 tolak 3x tolak 18 sama dengan 10. Bukan So itu saja. Tengok seterusnya, harap boleh faham lah ya. Ulang video cikgu jika tidak faham ya. Okey, seterusnya. Seterusnya kita tengok tentukan punca bagi setiap persamaan kuadratik berikut menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, kaedah faktor ya. Okey, dia ada step lah di sini ya. Kita tengok. Senang saja ni ya. Nanti juga tunjuklah semua soalan ni. Nanti harap boleh faham lah ya. Okey, macam mana kita mau tunjuk cari guna kaedah tentukan punca ya. Kita macam mana tentukan punca. Okey, kita akan buat begini. Okey.
buat silang. Ini kena faham sifir ya. Ini kena tahu sifir lah. Okey, yang pertama ialah X. Yang pertama kena letak yang ni X kuasa 2 di sini. X kuasa 2. Kemudian negatif 4. Letak sini negatif 4. Ni. Yang positif 3X ni letak sinilah 3X. Okey. Seterusnya, okey, kita tentukan macam mana mau dapatkan X kuasa 2. X kuasa 2 ni ialah X darab X. So, sini X, sini X. Begitulah. Okey, sekarang ni kita kena tahu yang negatif 4 ni macam mana boleh dapat sifir, dapatkan 4. Apa sifir-sifir dia? Dapatkan 4 kan? Okey, 1 darab 4, 2 darab 2. Ini dapat 4 lah ni kan? Dapat 4. So, jadi kita kena pilih salah satu ini. Adakah kita mau guna 1 darab 4 ataupun 2 darab 2. Okey, sekarang ni kita mau dapat jawapan 3X. 3 ya. So, kalau kita ambil 2 darab 2 ni, dia akan nanti di sini 2. Contohlah sini kan 2. Kita ambil kan 2 darab 2 4 lah kan. Tapi ini negatif, nanti cikgu ajar macam mana dapat. Okey, 2 sini 2x. Kalau kita buat tambah dapat 4x. So, jawapan tidak boleh. So, jadi itu kita tidak boleh terimalah. So, jadi kita kena ambil 1 dan 4. So, kena letaklah 1. So, 1 dan 4. Di mana mau letak negatif? Itu kita kena tentukan. Sekarang ni kita mau dapatkan 3 positif di sini ya. Positif 3. Jadi, kena positif di sini. Ni positif kan? Positif 3 di sini. So, jadi di 4 ni dia mesti positif. Jadi, yang 1 ni lah kita kena letak negatif di sini. Kita kena tentukan negatif positif tu, kita kena tentukan sendiri. Ya. So, jadi, apa ni silang ni? Silang ni bermaksud X ni yang di atas darab dengan yang di bawah. 4 ni. So, X darab 4, kita akan dapat 4X lah. Begitu. X darab silang ke atas. X darab dengan negatif 1, dapat negatif 1x. Tapi 1 biasanya kalau kita ada pun boleh ubah. X tu kita letak X sahaja, tidak payah letak 1. So, negatif X. Okay, kemudian barulah kita buat operasi tambah tolak di sini. Sini 1, negatif 1, 4. Tambah 4 lah ni maksudnya. Sini positif 4 ya. Sebab tiada tanda kan sini. Positif 4. Jadi negatif 1, 4. Kalau tekan kalkulator, 4 tolak 1 dapatlah 3. 3x lah di sini. So, jadi jawapan dia betul. So, jadi di mana kita punya kaedah pemfaktoran? So, pemfaktoran kita kena buat 2 kurungan. Sama dengan kosong. Yang mana kita ambil? Yang di atas inilah yang kita akan ambil untuk sebagai kaedah pemfaktoran dia tu. So, jadi x tolak 1. Ni tolak 1 kan? Kemudian yang di bawah X tiada tanda kan? So, maksudnya positif. X tambah 4. So, macam mana tentukan punca? So, kita akan ambil X tolak 1 sama dengan kosong. 1 lagi X tambah 4 sama dengan kosong. So, kita akan pindahkan. X negatif 1 pindah sebelah. Dia akan jadi positif. Negatif kan? Jadi positif. Ini X positif pindah sebelah jadi negatif 4. So, itulah cara dia ya. So, inilah jawapan punca untuk persamaan kuadratik. Untuk soalan A, jawapan dia ialah X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 4. Harap boleh faham lah ya. Okey, cikgu tunjuk yang B pula ya. Okey, B cara dia ialah sama juga, buat silang. Ini kamu sudah belajar menengah rendah. Okey, kita tengok. Ambil X kuasa 2 di depan sini. X kuasa 2. Okey, sini kita akan ambil
positif. Positif 35. Di sini, okey, ini kenapa padam ni? Okey, padam pula ni. X, X kuasa 2. Sini kita ambil yang ni. So, tolak 12X. Okey. Boleh faham yang ini Okey, kita tentukan yang X kuasa 2. X kuasa 2 ialah X darab X. X darab X dapatlah X kuasa 2. Kemudian 35. Faktorkan. 1 darab 35. Sifir 2 tidak ada. Sifir 3 ada. So, ini dapat 35 kan? Okey, lagi sifir 5. Sifir 5 ada. 5 darab 7. Sama dengan 35. Itu sahaja sifir lain tiada sudah Itu sahaja. So, jadi kita kena pilih. So, kita tengok jawapan di sini ialah 12. Kalau 12 bermaksud 5 tambah 7, 12 kan? So, kita pilih yang inilah. 5, 7. So, letaklah 5, 7. Ataupun 7, 5. Tiada masalah Mau 7 di atas pun boleh, 5 di bawah pun boleh. Tiada masalah. Asalkan kamu faham macam mana mau buat. Menentukan punca untuk kuadratik ni Okey, so jadi kita tengok di sini, kita mau negatif di sini, jawapan negatif kan. So jadi kalau negatif ni kita perlu letak negatif ni. Sini negatif, di bawah pun letak negatif. Ini kena tahu sendiri sebab apa? Ni cikgu bagi tahu. 5 X darab 5 dapat 5X. X darab 7, 7X. Kalau yang tidak letak negatif, kalau kamu tidak letak negatif bermaksud kamu akan dapat 12 positif saja. Kita mau negatif. So, kita mau negatif 12. So, kena letak negatif. Jadi, dapat jawapan di sini negatif 5X. Bila kamu darabkan. Jadi, bila darab ke bawah begini juga, kamu akan dapat negatif 7X. So, negatif 7X tolak negatif juga negatif 7X. Kamu tekan kalkulator. Negatif 5, negatif 7. Tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 12. So, jadi dapatlah negatif 12X untuk di sini So, dapatlah jawapan. So, jadi apa faktor kita? Inilah. Senang kan? So, sama dengan kosong. So, X tolak 5, X tolak 7. So, jawapan X tolak 5 sama dengan kosong, X tolak 7 sama dengan kosong. So, pindahkan tempat, dapat 5, ini dapat 7. Senang kan? Pindah sebelah, pindah negatif pindah sebelah, dapatlah jawapan. So, inilah punca dia. Itu saja kan? Senang. Okey, so seterusnya soalan nombor 2. Ini soalan nombor 1 A, B sudah. Soalan nombor 2. So, kita tengok. Okey, sama juga buat silang. Buat silang. So, jadi sini X, sini X. Okey. Kemudian sorry. Kita ada X kuasa 2 sini, X kuasa 2 Okey. Padam dululah. Jangan buat dulu ni. Okey. Okey, kemudian sini tambah 8. Di sini negatif 6X. Kan? So, jadi sini kita tentukan X dengan X. X darab X dapatlah X kuasa 2. Kemudian yang di tengah ni kita kena buat pemfaktoran. 1 darab 8. Apa faktor dia? 8 lah kan? 2 darab 4 dapat 8. Apa lagi? 3 boleh? 3 darab berapa dapat 8? Tiada kan? 4 darab 2 samalah ini So, jadi ini dua faktor. So, jadi kita akan pilih yang di bawah ni, 2 darab 4. Sebab kita akan dapat 6. 2 dengan 4, 6 kan? So, jadi 2, 4. Tapi kita mau negatif. Ini negatif kan? So, cara dia ialah, so negatif lah letak di sini. So, kamu akan dapat, bila kamu darab silang negatif 2X
darab silang bawah negatif 4x. Bila kamu tambahkan kedua-dua ni, dapat negatif 6x. So itulah jawapan kita, iaitu faktorkan, kan? So dapatlah jawapan x tolak 2, x tolak 4 sama dengan kosong. So bila kita buat pemfaktoran ni, cari nilai x sama juga dengan 2 sama dengan kosong, x sama juga dengan 4. So inilah jawapan. Senang kan? Okey, seterusnya. Okey, ni kita kena pindahkan tempat dahululah ni, sebab 8x di sebelah kanan, kita mau pergi sebelah kiri. X kuasa 2, 8x positif ni pindah ke sebelah, sebab ni sama dengan pindah sebelah, dia akan jadi negatif. So negatif 8x tambah 15 sama dengan kosong. So, jadi baru buat untuk silang. Senang kan? So di sini x kuasa 2, di sini positif 15, di sini negatif 8x. So sini x darab x, senanglah. Nanti kita tengok yang ada nilai pula macam mana kalau ada nilai. So ni 15, kita kena buat pemfaktoran. 1 darab 15 lah. 2 ada, tiada. 3 darab 5. 3 darab 5 sama dengan 3 darab 5 15. Lagi 4 tiada. Okey, itu saja. Sekarang ni kita mau jawapan dia 8. So 8 1 dengan 15 bukan, 3 dengan 5. 3 dengan 5 bila tambah 8 kan? So itu kita akan pilih yang inilah. So letak 3, letak 5. Positif kan? Jawapan dia positif. So jadi macam mana dapat positif di sini? Sini negatif. So kita kena letak negatif-negatif di sini. Bila kita darab silang nanti dapat negatif 3x, dapat negatif 5x. So dapatlah 8 sini, negatif 8. Sini bila kamu darabkan pun 3x, negatif 3 darab negatif 5, kamu akan dapat positif juga. Sebab darab negatif-negatif darab dia jadi positif kan. So itulah jawapan dia. So jadi inilah pemfaktoran kita. X tolak 3, x tolak 5 sama dengan kosong. So punca kita ialah x tolak 3 sama dengan kosong, x tolak 5 sama dengan kosong, x sama dengan 3, x sama dengan 5. Pindah sebelah Itu saja, senang kan? Okey, seterusnya. Okey, ini ada nilai sudah untuk soalan nombor 3. Okey, ini. Kita tunjukkan jugalah yang ada nilai ni. Sebab TA tu ada nilai. Sini 2x kuasa 2. Di sini negatif 1. Di sini negatif x. Okey, sekarang ini kita ada 2x kuasa 2 sini kan. So kita letak, kalau kita letak x, kita akan dapat x kuasa 2 saja. Jadi kita kena letak salah satulah, letak 2 di sini ke ataupun di sini 2. Tiada masalah So jadi cikgu pilih di atas lah. 2x di sini. Di sini yang di sini 1 lah. Jadi 2x darab x, kamu akan dapat 2x kuasa 2. 2x darab x, kamu akan dapat 2x kuasa 2. Okey, so jadi seterusnya ini 1. Pemfaktoran dia 1 darab 1 lah. Apa 1? So kita kena tiada pilihan. 1 darab 1. 1 lah. Okey, kemudian kita tengok di sini negatif 1 di sini, negatif 1. So jadi kita kena letak salah satu negatif di sini lah. Kalau letak di sini, mesti letak di bawah lah. Mesti letak di bawah. Sebab apa? 2 darab 1 dapat negatif 2. Negatif 2x. Di sini positif, sini akan dapat x sahajalah. Okey. Ya, okey, sebelum cikgu teruskan yang ini, cikgu explain dulu ni. 2x darab x dapat ni kan. Ini 1 darab dengan negatif 1 dapat negatif 1. Okey, betul lah. Yang ini seterusnya x
tolak 2x. Dapatlah negatif 1. Sini tolak. Yang ni kena darab ya. Kena darabkan ni baru bawa bawah ni. Darab ini dapat bawah ni. Kalau yang ini kita kena tambah tolak. Kalau tengoklah dia punya operasi dia macam mana. Ini mesti tambah tolak ya. Sebelah sini. Yang ni saja darab. Ini darab dapat ini. Ini kamu darabkan dapat yang ni. Negatif 1 ya. Okey, harap boleh faham lah. Negatif 2x. X tolak negatif 2. Kamu akan dapat sini 1. 1 ya. 1 tolak 2 dapatlah negatif 1. So inilah jawapan dia, negatif 1 kan. So betul. So jadi inilah kita punya pemfaktoran. So 2x tambah 1. Satu lagi x tolak 1 sama dengan 0. So jadi apa kita punya ni punca? Kita tengok x tolak 1 sama dengan 0. So ini jawapan dia ialah x. Kita akan dapat negatif 1. Ni 2 ni. Okey, 2 ni pindah sebelah. Ni positif 1 pindah sebelah negatif lah. Okey, yang ini operasi darab. Jadi pindah sebelah jadi bahagi. Jadi jawapan dia negatif 1/2. So jadi di sini satu lagi x sama dengan positif 1. So itu sahaja jawapan kan. Senang. Okey, soalan B. Sama juga buat benda yang sama. Kan? Okey, tentukan dulu kedudukan. Ini di bawah sini 5x kuasa 2. Di sini negatif 12. Yang di sini positif 17x. Okey. Okey, kemudian kalau 5 ni tiada faktor. So dia mesti 1 darab 5 lah. So cikgu letak 5x sini x 1 darab 5 5x darab x dapatlah 5x kuasa 2. Kemudian 12. Okey, kita buat faktor 1 darab 12, 2 darab 6, 3 darab 4. Lagi ada? Tiada kan? So itu sahaja sifir yang dapat hasilkan 12. 12. Okey, 12 So jadi di sini ada 5. Bila kamu darabkan dengan nilai di sini, okey, kita kena pilihlah salah satu sini. Kalau darab 3, darab 2 10. Darab 6, darab 1 5. 5 tambah 12. Tapi dia negatif. Mesti salah satu negatif. Negatif 20. Okey, kita kena pilih yang ini. Ini pemilihan ni kamu kena tentukan. Ini susah sikit lah. Kita kena tentukan mengikut kita mau dapatkan jawapan ini nanti 17. So macam mana? Ialah cikgu pilih 3 darab 4. Sebab apa? Bila 4 di sini 3. Cikgu akan pilih yang 3 ini negatif. Nanti cikgu tunjukkan Negatif sebab apa? Negatif 3 darab dengan 4 dapat negatif 12. Okey, betul lah. Okey, kemudian kita darab silang. X darab negatif 3 dapat negatif 3x. Ini 5x darab 4 dapat 20x. 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 Jadi kamu tekan kalkulator, 20 tolak 3. Kamu akan dapat 17. So baru betul. Itu sebab itulah cikgu pilih yang ini bukannya pilih saja-saja Jadi kita kena tahu apa matlamat yang kita mau dapatkan tu Bila kita darab-darab nanti yang mana kita mau dapatkan jawapan. Itulah tujuan dia Sebab tu kita kena buat listkan yang faktor ni untuk di sini, isi di sini So sebab itulah kena faham yang ni So nanti soalan dia akan bagi soalan bentuk-bentuk beginilah. Yang di atas tadi tu contoh-contoh yang senang Okey, so jadi apa faktor dia ialah 5x tolak 3 lagi x tambah 4 sebab dia positif di sini Okey, sama dengan 0. So jadi buatlah pemfaktoran 5x tolak 3 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0. Okey, so jadi x kita ialah positif 3/5. Sini x kita akan dapat negatif 4. Sangat senang lah.
Okey, seterusnya yang terakhir, pemfaktoran yang terakhir. Kemudian ada lagi lah nih, banyak lagi nih. So ini keadaan pemfaktoran juga. Okey, ini tulis setiap berikut dalam selesaikan persamaan berikut. Okey. Kita tunjuk yang ini dulu ya, yang terakhir nih. Okey, sama juga ya. Okey, yang ini okey. So 15x kuasa 2 letak di sini. Di sini negatif 4, di sini negatif 7x. Tengok ni ya. Di sini, ni yang bawah sini lah. Okay, kemudian 15 ni. 15 ni dia ada faktor dia ya. 1 darab 15, 3 darab 5. Ada 2 lah. So kita pilih yang mana? Kita akan pilih 4 pula, ialah faktor dia 1 darab 4, 2 darab 2. Ini ya 4. So kita akan pilih salah satu ni untuk dapatkan 7. So kita akan pilih yang mana? Cukup pilih yang 5 dengan 3 5, 3. Letak X lah. Kemudian kalau pilih 2, 2, 10, 10, 6. Tidak boleh lah. Cikgu pilih, kalau ini 12. 12 tolak 5. Okey, cikgu pilih yang ini. Ini cikgu pilih yang ini. Ya. Sini 4, sini 1. Ya, pilih yang atas ni. Sebab apa? Nanti di sini kita akan dapat 12x. Sini kita mau negatif kan? Negatif 7 kan? So jadi maknanya di atas ni dia punya negatif. Ya, di atas. Dapatlah negatif 12. Sini 5. Sini positif ya. So 5x darab 1 dapat 5x. Tekan kalkulator, negatif 12 tambah 5, kamu akan dapat negatif 7. Betul So jadi inilah kita punya faktor kita. Ya. So 5x tolak 4. 3x tambah 1 sama dengan 0. So kita buatlah dia punya jawapan akhir. So x kita ialah 4/5. Sini x tambah 3x. Sini 3x tambah 1 sama dengan 0. So kita akan dapat x negatif 1/3. Okey, terakhir. Yang terakhir ini kamu boleh cuba sendiri, tapi cikgu bagilah buat, nanti ada banyak latihan lagi kan kamu buat. So 28x, sini 30 tambah positif. Sini positif juga 59x. Okey. Yang ini kamu kena senaraikan dia punya pemfaktoran. Banyak ni Kalau 28 ni 1 darab 28, 2 darab berapa ni? 2 darab, kalau 12, 24, 13. Sekejap. Darab 10, 20, 11, 22, 12, 24, 13, 26, 14. Okey, darab sifir 3 tiada, sifir 4. 4 darab berapa? Dapat 28. 24 darab 6 darab 7. 4 darab 7, 28. Okey, itu sahaja rasanya. 5 tiada, 6 pun tiada Itu saja sifir dia. Okey, 30, 1 darab 30, 2 darab 15, 3 darab 10, 4 darab tiada, 5 darab 6. Okey, adalah gitu kan. So ada 4, sini ada 4 sifir untuk ini. Ini ada 3 sifir, kuasa 2 di sini. Kuasa 2. So jadi kita kena pilih yang mana kita mau letaklah kan. Kalau kita mau dapat jawapan akhir kita ialah yang ini. 59 kan, 59. Okey, kalau 28 kalau 14. Kena cubalah satu-satu
Cikgu pilih yang 28. Kalau 28 ni darab 1, 30. Tidak boleh. 30 darab ini tak boleh. 15. 28 darab 2. 28 darab 2 juga yang ni 15. 15 dengan yang ni. Sebab 28x sini 1, sini x lah ya. Okey, kemudian 15 okey, 2 15. 2 15. 28 darab 2 kamu akan dapat 28 darab 2 56. Tidak boleh. Kan? Kalau 14 darab 2, 14 darab 2 28. 2 darab 15, tak boleh juga. Okey, 3 darab 14. 3 darab 14. 3 darab 14. 42. 3 darab 14. 2 darab 10. 20. Tak boleh juga. 4. So, ini kita kena cuba lagi lah. Yang ini tidak boleh. Ini pun tak boleh. So, 4 dengan 7. 7x. Sini 4x. Okay, 7x dengan 4x. Kita akan cuba salah satulah ini. Kalau kita pilih 4 darab 15. 4 darab 15. 60. Tidak boleh. 4 darab 10, 40. Boleh juga. 5, okey. Cuba yang 5 darab 6. 7 darab 5, 35. Okey. 4 darab 6. 4 darab 6. Tambah dengan 35. Okey, dapat sudah. Jawapan dia ialah kita akan pilih yang nilai pemfaktoran yang ini dengan yang di bawah ini. Ya. Barulah kita dapat. Ya. Okey, so kita akan letak di sini 5, di sini 6. Macam mana tu? So, begini ya. Kita akan letak 5, 6. So, 7 darab 5 dapat 35x. 4x darab 6 dapat 24x. Bila kamu tambahkan, kamu akan dapat dia positif juga ya. 5 darab 6 ni positif. So, dapatlah positif 30 di sini. So, ini pun sama juga. Tambah, dapatlah 59. So, inilah jawapan akhir kita. Kita akan dapat jawapan yang paling simple lah ya. So, 7x tambah 6. Satu lagi 4x tambah 15. Tambah 5. Ya. Okey, sama dengan kosong. So, jawapan akhir kita ialah negatif 6/7. Jawapan akhir yang terakhir, X sama dengan negatif 5/4. Ini boleh buat macam ni lah ya. Cuba. Okey, so seterusnya. Okey, kita sudah cukup masa sudah ya. So, jadi itu sahaja untuk bahagian kedua. Bahagian kedua harap boleh faham lah ya. Ulang video cikgu jika tidak faham ya. Okey, itu sahaja.